Pada halaman yang ke-14, kita nak melihat apakah ringkasan apa yang ada dalam muka surat 14 ini. Mari kita sama-sama saksikan, iaitu daripada ayat yang ke-89 hingga ayat yang ke-89 sebenarnya menyambung tentang sikap kaum Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 89 menyambung halaman 13 yang kita bincangkan sebelum ini. Dan yang keduanya pada ayat 90-91, kaum Yahudi mengingkari kitab yang diturunkan Allah dan membunuh para nabi. Ya, ini adalah tragedi, satu jenayah besar, dan selepas itu apakah jenayah seterusnya? Bantahan atas klaim mereka bahawa mereka beriman kepada Taurat, kepada Alkitab. Ya, jadi ada jenayah demi jenayah yang dibuat oleh kaum Yahudi yang sebenarnya penerangan itu untuk kita. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما
قوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Apakah tiga perkara sebagai sinopsis, bukan sinopsis, sebagai resolusi kita pada hujung ini Ustaz ya? Mari kita sama-sama perhatikan. Yang pertama, kita manfaatkanlah hidayah betul-betul. Jangan mempermainkan Allah kerana ikut sifat dengki. Ya, perasaan dengki ini dia boleh menyebabkan daripada kita amat beragama jadi orang yang memusuhi orang lain yang juga beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan keimanan batil ataupun palsu. Ya, keimanan batil itu maksudnya tidak berdasarkan pada Quran, ikut keinginan diri sendiri. Tuhan tolong ikut saya ataupun agama tolong ikut saya, bukan kita ikut agama. Dan yang ketiganya, gunakan kesungguhan, tuan-tuan, pangkat, duit, harta, segala tenaga untuk melaksanakan syariat Allah. Itu membawa kita pada perkataan kita hari ini, sedekah. Mari kita perhatikan apakah perkataan hari ini. Sedekah yang berulang di dalam Al-Quran sebanyak 155 kali. Ya, maksudnya membenarkan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam ayat 91 tadi, wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal Al-Quran itu memang membenarkan. Ya. Dan itu sebabnya Abu Bakar digelar As-Siddiq. Dia membenarkan apa saja Nabi bawa daripada wahyu itu. Masya-Allah. Dan Siddiq ini bukan sekadar dalam hati, dia akan dijelmakan pada perkataan dan pada perbuatan. Masya-Allah. Sebabnya kalau Abu Bakar itu Ustaz ya digelar As-Siddiq ni satu makam, ya, satu makam. Dia nabi. Kita baca ayat yang ke-7 tu, an'amta alaihim, penerangannya ialah satu nabi, bawah sikit siddiqin, bawah lagi syuhada wassalihin. Jadi siddiqin itu adalah orang yang betul-betul membenarkan Al-Quran. Dan Abu Bakar Siddiq kan, kalau dalam wallet ada apa-apa saja nak bagi macam tu. Kita tak ada cek dulu ke apa semua, tak ada dah. Itu harapnya kita dapat membina keimanan begitu dengan kita makin berinteraksi dengan Quran. Hari ini kita beralih ke bahagian tajwid, tapi masih lagi dalam tajuk besar kita, iaitu lahnul jali, kesalahan besar, kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang nyata. Yang maksudnya kesalahan nyata ni maksudnya orang-orang awam pun dia boleh kesan, even anak-anak kita sendiri pun boleh kesan, tadi kan abah baca salah baris lah maksudnya. Itu yang kita consider sebelum ni, dia silap baris. Yang hari ini kita nak bincangkan, boleh perhatikan di kaca TV kita, iaitu kita nak berkongsi kesalahan besar yang seterusnya, iaitu salah bacaan panjang pendek. Maksudnya tempat yang panjang kita baca pendek, tempat yang pendek kita baca panjang. Kenapa? Kerana dia boleh menyebabkan berubah makna. Contoh pada ayat innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha la yuhibbu, tu la tu kita baca dengan dua harakat panjang, dibaca panjang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir, la yuhibbul kafirin. Tetapi tiba-tiba kita baca dengan pendek, innallaha la yuhibbul kafirin. Masya-Allah. Kenapa? Kerana makna dia kalau yang tu dia boleh jadi sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang kafir. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, innallaha la yuhibbul kafirin, innallaha la yuhibbul kafirin. So jauh dia punya jauh sangat Zat. Makna sebelum ni kalau kita kongsi an'amta dengan an'amtu, itu baris, yang ni panjang pendek dia, boleh menyebabkan berubah makna. So antara itu kesalahan yang besarlah, lahnul jali dalam bacaan, kita kena elakkan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah. Allah